Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam siri tazkirah khas untuk Aidul Adha, Hari Raya Adha, dan akan disiarkan di media sosial Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang boleh kita ambil daripada Adha, daripada Hari Raya Korban dan Ibadat Haji lah secara umumnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira semua sedia maklum bahawa ibadat nusuk ataupun haji yang kita laksanakan sebagai rukun Islam yang terakhir merupakan asasnya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tengok kepada kisah-kisah yang terlibat, kita akan dapati banyak nilai-nilai pendidikan yang boleh kita ambil daripada kisah ini. Bahkan juga nilai-nilai tersebut boleh kita ambil daripada pelaksanaan ibadat haji dan juga umrah, terutamanya hajilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum dan juga umat Islam sehinggalah ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kalau kita bermula dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berumah tangga dengan Sayyidah Sarah, namanya begitu disebut, baginda tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak walaupun umur telah lanjut. Jadi itu merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah kita boleh kata. Tetapi Allah uji juga dengan ujian lewat mendapat zuriat, yang mana zuriat itu merupakan fitrah, ataupun cintakan anak, cintakan isteri, cintakan harta benda, merupakan fitrah manusia. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat mendapat zuriat. Apabila beliau ataupun baginda dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail, zuriat pertama Nabi Ibrahim, beliau ataupun baginda diuji pula dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa isteri baginda yang baru, iaitu Siti Hajar, dan juga anak lelaki pertama baginda, Nabi Ismail, untuk dibawa ke, dari seperti mana yang Al-Quran sebut, fi wadin ghairi dhi zar'in. Kalau kita terjemahkan, di satu lembah yang tidak ada pokok, yang tidak ada tumbuhan. Bayangkanlah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan nampak satu bentuk pendidikan yang Allah nak tunjukkan tentang kisah ini, iaitulah kalau sesuai saya sebut sebagai pendidikan keimanan dan keislaman. Keislaman yang saya masuk ke sini adalah makna ataupun takrif kepada Islam itu sendiri, iaitulah tunduk dan patuh. Kita melihat Nabi Ibrahim walaupun baru sahaja dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang putera, dalam keadaan beliau lewat mendapat putera ataupun anak tersebut, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghantar dan meninggalkan kedua-dua ibu dan anak tersebut fi wadin ghairi dhi zar'in. Kalau tidak ada keislaman yang mantap, maksud keislaman yang mantap itu adalah patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Nabi Ibrahim mampu untuk menghantar anak pertama dan juga isterinya ke wadin ghairi dhi zar'in, yang pada hari ini itulah tempat yang dinamakan sebagai Makkah ataupun Mekah. Jadi di situ kita nampak bila mana Nabi Ibrahim mampu untuk melawan kehendak peribadi, lebih mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
isteri dan anak baginda iaitu Nabi Ismail Allah jaga, ya, walaupun hidup berjauhan dengan baginda. Baik, kemudian setelah Nabi Ismail sampai ke tahap yang boleh dikira sebagai baligh ataupun mampu untuk bekerja, Allah uji sekali lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih, ya, anak kesayangannya itu. Subhanallah, kalau kita lah terkena ujian seperti ini, ya, bagaimanalah keadaannya, ya. Tapi kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi tanggungjawab kepada seorang kecuali apa yang dia mampu. Nabi Ibrahim merupakan nabi ulul azmi yang Allah telah pilih dari seramai manusia yang ada sebagai seorang nabi pada zaman tersebut. Jadi Quran menerangkan cerita ini, ya. Kalau sekadar menghantar anak dan isteri ke tempat yang tersebut mungkin boleh difikirkan, ya. Tetapi bila mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, ya, untuk menyembelih, ya, anak kesayangannya itu, maka itu merupakan perkara yang luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah uji Nabi Ibrahim. Kalau tidak ada nilai keislaman, nilai tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakan perkara itu, ya. Disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, disebut, ya, dalam Al-Quran apabila Nabi Ismail telah sampai ke tahap yang boleh bekerja, ya, yang telah mungkin boleh dikira sebagai remaja ataupun dewasa, maka Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Subhanallah, ya. Tapi Nabi Ibrahim masih bertanya, ya, ialah seorang ayah, ya, nak kena ataupun diperintahkan untuk menyembelih anaknya, bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, apa pendapat engkau wahai Ismail, wahai anakku, ya. Tapi kita nak tengok kedua-dua figure ini, kedua-dua tokoh ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kedua-duanya sama-sama mantap, ya, dari segi keislamannya dan juga keimanannya, ya. Apa yang Nabi Ismail katakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapaku, buatlah apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia memberi jaminan kepada bapanya Nabi Ibrahim bahawa engkau pasti akan dapat melihat diriku nanti ketika disembelih sebagai seorang yang bersabar, bermakna sanggup bersabar. Subhanallah, ya, kelebihan kepada dua sosok yang sangat hebat ini, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail inilah akhirnya lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi sejarah awal. Kita juga tahu bahawa Nabi Ismail ketika dihantar oleh Nabi Ibrahim ke tanah yang tidak ada bertanaman tersebut, ya, ibunya Sayyidah Siti Hajar juga mengalami ujian untuk mencari air sehingga diberikan kepada mereka berdua air Zam-Zam seperti mana kita tahu. Baik, kita nak pergi pula kepada nilai pendidikan, ya, yang ada pada ibadat haji dan juga mungkin korban, ya, yang kita pada hari ini berada pada 7 Zulhijjah di Malaysia. Kalau di Arab Saudi kita pada 8 Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah, ya, orang bersedia untuk pergi ke Arafah kalau di sanalah, ya. Jadi kalau kita tengok kepada ibadat haji, banyak ulama mengatakan pada ibadat haji ini semua ada, semua ibadat ada. Ada solat, ada zakat, ada puasa dalam ibadat haji yang memerlukan kepada mereka yang nak melaksanakan ibadat haji ini pengorbanan dan kesabaran. Seperti mana tadi Nabi Ismail mampu untuk menjamin kepada bapa baginda Nabi Ibrahim, engkau pasti akan dapati aku dalam kalangan orang-orang yang sabar walaupun engkau terpaksa menyembelih aku ketika engkau sembelih aku, ya. Begitu jugalah dalam ibadat haji kita dididik untuk bersabar. Sebab apa kita boleh bersabar, ya?
Sebab itulah dipanggil sebagai pendidikan keimanan. Kita yakin bahawa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kewajipan yang Allah telah tetapkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya walaupun susah. Ya, pada tahun ini urusan untuk pergi melaksanakan haji amatlah sukar. Ada pelbagai syarat yang perlu dilangsaikan oleh semua yang ingin pergi melaksanakan haji, walau bagaimanapun kita lihat ramai orang berlumba-lumba untuk melaksanakannya walaupun sukar, ya. Sebab apa? Sebab pertamanya mereka beriman bahawa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun Islam yang kelima yang perlu dilangsaikan. Jadi kesimpulannya, ya, ibadat haji, ibadat korban dan sejarah di sebalik kedua-dua ibadat itu, ya, boleh mampu untuk mendidik manusia, kerana dalam kedua-dua ibadat tersebut, ya, ibadah haji dan korban itu, ya, penuh dengan nilai-nilai pendidikan yang boleh saya simpulkan sebagai pendidikan keimanan dan juga mungkin keislaman, tunduk dan patuh, yang menjadikan manusia, dapat mendidik manusia untuk menjadi sabar, ya, walaupun dalam keadaan yang sukar. Justru kita mengharapkan agar ibadat haji pada hari tahun ini dan juga hari raya Aidil Adha pada tahun ini mampu untuk memupuk semangat ataupun nilai-nilai tersebut dalam diri kita. Insya-Allah, ya, kita sebagai umat Islam pada zaman yang penuh dengan cabaran ini mampu untuk bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan kepada diri kita, macam-macam ujian, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, Aidil Adha ini mampu untuk mendidik kita menjadi seorang yang sabar, penuh keimanan dan penuh keislaman. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.